Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang bang. Waalaikumsalam. Petang Datuk. Ni nama siapa hari? Nama saya Ahmad Osman. Dari mana tuan? Saya daripada Yomping Datuk. Yongping Perak. Perak Johor. Yomping Johor tu. Johor Saya pun dah minum ketum dah petang ni. Gurau tak tutup. Betul-betul kan. Bisnes hancur ni. Okey, ini apa tujuan Harstrat kemari ni? Ni pakai baju Rosman semua ni. Saya rokok Rosman ke? Baju ni tak kisah. Saya setelah kena pada 17 saya bulan 2 itu pergi cek saya punya jantung saluran dia. Sama ada saya nak buat injo tapi tak boleh. Dia tengok 17 bulan tu 3-3 sumbat. Dia sumbat 70, sumbat 95 hingga 1% dan sumbat 80%. 3-3 sumbat. Doktor cadang buat bypass. Saya belum sedia, saya tak berani. Lepas tu saya cakap kalau buat injo boleh lah. Dia kata injo boleh tapi ada risiko. 2 bulan 3 ni nak kena sama ada injo atau bypass. 2 bulan 3? Dah tak lama 2 bulan ni. 3 tak Lagi 2 minggu. sebab tu saya datang sini sebab saya dulu pernah anak saya masa umur dia 1 tahun setengah. Kena sakit jantung lubang. Tapi saya macam inilah, hospital saya pergi. Perubatan secara Islam ni pun saya cuba usaha. Tapi ada satu tempat tu saya usaha, dia minta ada sulah je, letak air botol yang tu sikit, selawat Nabi tak apa benda dia baca. So anak saya kecil mana selawat, saya selawat sapu dada minumkan. Tak sampai 3 hari pergi cek kat Johor Bahru, tengok dia punya lubang tak ada. Tak ada, Saya syukur tu saya tak berdosa. Saya tengok kebetulan tengok YouTube, saya nampak gambar Pak Habib, ada satu India dekat, dia pun datang sini untuk kali kedua nak ucap tahniah, ucap terima kasih, cakap bahasa Inggeris. Tengok dia Cakap, tengok itu dah lagi tahap danger tu dia. dia jantung dia sumbat. Dia kata dia, tapi dia tak kata dia jantung tak sumbat berapa. Saya dah 3-3 sumbat dan 195 hingga 100%. Saya fikir saya kena datang sini. Dan ada anak murid Datuk nak ubat, saya rasa bukan tak nak, bukan nak kecilkan dia, cuma saya rasa lebih bagus jumpa Tok Guru terus lah. Saya jadi saya punya masalah jantung ni, kalau boleh kasi, yalah saya tak nak kena bedah. Yang kedua saya ada Tuan Guru tidak. Tuan Guru pakai Zas. Anak murid saya lagi kena babum. Saya tak kisahlah Tok, saya ikut hukum akal, saya orang bodoh. Lepas tu saya ada masalah kedua, saya buah pinggang, saya dah tahap 3. Dia tahap 5 tu dah cucuk, masuk seminggu 2-3 kali buat cuci dah kan. Kabin nak pasang exhaust fan kan? Kabin? Toilet kabin. Kan dah pasang kan? Dah pasang belum? Belum. Pergi pasang kan? Sekejap kita abang ni. Okey, sambung untuk saya punya selain jantung saya ada masalah buah pinggang. Dia kalau dah teruk tahap 5, saya punya dah tahap 3 lah. Dia kencing kadang tak tentu arah. Maksudnya tak tentu arah ke tak lawas ke apa? Tak lawas, kadang tak kencing. Tu bersepah lah. Kencing buih. Ada masa macam tu juga tu. Bubble lah, bubble. Dan smoke on the water lah. Lepas tu saya pun ada masalah kneecap, tempurung. Dia punya minyak dia grease kurang. Saya semayang duduk lah. Macam sana tadi tak ada kursi, jadi semayang kat sana. Oh, tak ada kursi je? Ambil lah kursi tadi dalam tu bila minta. Dia tak ada kat sana, mana ada kursi tu. Ambil kat sini. Nak jalan tak kuat lah tu. Oh, minta lah, kan ada anak murid saya luar-luar tu. Okey, ringkas tu je dulu. Bawa masa jantung, buah pinggang, yang lain-lain tu akan datang lah tu nanti cerita. Tak apa, kita sini overhaul bang. Kita sini overhaul. Main tu kan cerita kan. Cerita betul. Kita rawat sini daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Yang overhaul tu saya sebelum nak overhaul ke Atok, banyak bengkel-bengkel lain juga, bengkel kesihatan lah yang saya nak masuk. Jadi Atok boleh pilih lah. Bengkel mana nak masuk. Saya dah masuk dah, cuma banyak tempat lain saya dah cuba. Kurang-kurang juga masalah lain lah tu kan. Masalah gangguan kat rumah tu semua saya dah pergi. Kejap dia hilang, kejap dia datang balik. Dia bukan hilang, datang balik. Orang hantar balik. Orang macam hantar lagi. Contoh ni dah 2-3 minggu. Sebelum ni tak ada, saya pergi ada satu tempat ustaz tu. Dia pun tak ada nak apa. Saya bagi duit kasam dia apa pun dia tak nak. Tak apa, dia kata aku jadikan kau sebagai ladang pahala aku. Dia kata tak apalah, dia tak nak. Tapi memang saya mandi dia nak 3 biji. Dengan masalah saya dia 209 biji. Wah, RM5. Tapi memang syukur. Sebulan lebih lah benda tu tak ganggu. Pelatak saya tengah cuci pinggang mangkuk kat dapur. Nanti dia datang, saya tak dengar suara lah. Tapi bulu meremang lah. Macam usik rambut. Saya cakap macam ni lah kau keluar aku selfie. Bukan aku nak kata aku berani, aku pun tak berani sangat. Selfie, buat YouTube sikit. Saya masuk YouTube
dapat like sikit kan. Kata takut dia bisik kat sini. Mula tak dia lah Ustaz tu Lepas tu ni datang balik. Tapi yang ni datang balik dia tak bisik. Cuma rumah cuma rumah saya tak ada benda anjing untuk anjing liar banyak sangat. Saya penat tangan baling. Lala saya kasih makan mana sempat. Tapi anjing tu kadang sebelum asar, tengok nak bang dia sebelum maghrib, dia akan melolong panjang tu. Dia melolong panjang menunjukkan ada benda tak elok. Saya minta dia keluar, dia tak nak keluar. Benda tu lah, ada kuntilanak ke, pocong ke, gondoro keluar. Saya buat YouTube, dapat like, dapat duit sikit rezeki. Sebalik kesusahan ada kemudahan. YouTuber sekarang ni? Sikit-sikit lah tu. Apa nama YouTube abang? Saya YouTuber kampung lah tu. Tak ada orang, tak ada like sangat. Saya jarang up dekat saya punya ni, kat Facebook dia lah. YouTuber saya jarang masuk sebab ni tadi pun mau tukar. Dia punya laju sikit. Saya nak aktif balik YouTube. Apa nama YouTube abang? Mat BP Mat BP? Mat BP 3026 @gmail. Mat BP. Panjangnya YouTube ni nama? Memang panjang untuk saya tak modify lagi lah tu. Tak pasal apa bila panjang-panjang. Ni netizen live bang YouTube ni. Nanti dia nak follow abang ke apa? Dia pun pounding kat diorang. Like apa? Mat BP 306. Kejap. Abang pun tak ingat nombor sendiri. Macam mana? Kejap. Buat tenang tu. Buat tenang. Saya punya ni kan Atuk biasa main benda ni. Kat saluran saya. Mana kat saluran tu? Cari channel atas lah. Kat sini ke? Search tu hantar tu. Hantar tu type sini. Type atas ni. Mat BP tu. Ni saya. Saya tengok title je lah. Ni saya punya. Dia saya bacakan biar netizen dengar. Mat BP. Okey. Netizen, support abang ni. YouTuber juga Mat BP. MAT BP. Sambung Mat BP. Lepas tu jarak 3026. Jangan beli nombor ekor ya. Itu semua nombor apa tak tahu, tanya abang ni. Itu nombor kereta saya. Nombor kereta. Nombor kenderaan saya. Saya tolong iklan kat Tok Ya, tak apa. Kita sama-sama cik makan bang. Cik rezeki lah. Rezeki Allah bagi. Amin. Jangan lupa like, subscribe, tekan loceng, tining. Mat BP 3026. Okey, lagi apa bang? Umur berapa bang umur? 5 ni nak jalan 57 lah. Saya lahir ujung tahun. Tahun lepas dah 56 ni masuk 57 lah. Saya lahir 1965. Lahir 1965 dan satu lagi sebelum tu 14 tahun dulu saya ada sikit masalah lah. Kerana tidur memang susah. Insomnia. Tak bukan macam tu. Bila saya nak tidur macam ada benda tu ganggu. Dia macam saya tak selesa lah. 14 tahun dulu lah tu. 14-15 tahun dulu. Dia mula dia kecil je macam jari ni. Apa benda yang kecil? Ular lah. Ular. Kecil je macam jari. Pendek gitu je? Pendek itu. Dia lama daripada 14 tahun dulu dah jadi setahun 2 tahun dia dah besar sekali 2 jari. Dia tukar kelabu dah jadi macam hitam. Tak dia hitam ni. Kelabu yang macam ada warna sikit silver tu. Dia tukar lama dah jadi macam tembaga. Dia makan besar-besar. Lama jadi daripada kecil dia kembang, nampak kembang. Lepas tu jadi 2 jari, 3 jadi 5 jari. 5, lepas tu lama dia besar, dah masuk ke 7-8 tahun dia dah macam 2 tapak tangan dia kembang. Lama dia besar. Saya tak selesa lah sebab ular tu bela ke apa? Saya tak ada bela tu. Dia saya nak tidur je dia keluar. Dia keluar. Lepas tu dia tengok saya masih nak tidur. Dia tengok buat apa. Bengang lah saya nak tidur. Saya nak tidur masa tu lah tunjuk muka dia. Tapi dia tak atuk. Dia tengok itu dia jelir lidah. Saya tengok dia tengok saya. Saya tengok dia tengok saya. Ke apa hal? Saya memang allergic ular tu. Bila hari-hari macam tu mula saya takut menjerit. Seriau lah. Isteri tak jatuh, habis terkejut-kejut lah. Daripada tak jantung untuk tengok lah, jantung lah. Daripada dia kecil kembang. Dah lama-lama dah jadi besar macam hampir satu depa bila dia kembang. Dia cakap kan macam itu tak selesa lah. Saya marah je, dia tu keluar daripada badan saya, hujung kaki, dia kembang besar macam satu depa ni. Dia tengok saya, datang dia balik saya kuat-kuat. Dia tunggu kat belakang. Bukan ular tedung lah?
Dia ular tedung tapi dia emas lah tu. Oh. Kulit dia kulit emas. Apa cerita saya, banyak-banyak orang kan nak beli. Penunggu. Tak tahu, banyak-banyak orang kan nak beli. Yang aku juga gemuk macam gini kan nak beli nak buat apa. Banyak zat. Ya macam tu. Dia yang pilih bukan saya. Dia pilih abang. Tak, banyak lagi orang yang bagus-bagus kan. Yang gemuk daripada saya dia. Saya tak sisa. Buat bosor. Sampailah akhirnya berubatlah kat ustaz tu. Dia kurang lah. Kalau tak memang kita tunggu. Mungkin saya cakap mungkin jadi. Lepas tu dah buang, datang benda lain. Itulah tu cerita kan. Sampai subuh tadi. Saya ni bukan apa tu selagi hidup. Masuk YouTube. Itu popular lah bang. Tak, ini bukan soal popular tu. Ni soal saya. Ini kan sejarah hidup abang. Ya, maksud ni dia anak cucu saya pun boleh nampak. Sebelum saya meninggalkan dunia sementara. Sekarang anak cucu saya nampak saya berusaha untuk baik kerana Allah, jumpa dengan Atuk. Atuk pun untuk ilmu pun Atuk nenek punya Sunan Kalijaga. Saya rasa tak salah tempat lah saya pergi. Tapi ramai yang bila dia salah faham, bila saya cuba nak usaha berubat secara batin, maksudnya secara Islam gaib, orang banyak marah saya. Dia kata, awak satu cikgu, kalau harapkan janggut, dia harap agama cerita, dengar sana buka hadis, masih lagi percaya benda macam ni, datang ubat secara gaib lah, secara batin. Macam kurafat apa semua. Saya kata bukan soal kurafat. Saya pun dah google ke, dah tengok YouTube. Tu Ustaz Azhar Hidur kata boleh. Beberapa orang ustaz dalam Malaysia kata tak ada masalah usaha secara gaib. Dan ada beberapa ustaz daripada Indonesia, Ustaz Uwais cakap pun tak ada masalah. Cuma bila kita boleh cakap bila potong tak ada kau ni kurafat apa semua. Saya bila kita bercerita benda-benda ni pada salah orang, kita bukan dapat meluahkan berkongsi untuk berdakwah. Secara Islam tu luas dari segi perubatan. Kita memang kita tekan. Jadi saya lillahi ta'ala ya Datuk. Orang nak cakap apa, itu bukan urusan saya. Saya janji saya dah sampaikan. Cuma abang kena cerita kat orang ni. Kalau dia tak percaya ilmu Allah secara gaib, sihir secara gaib dia percaya pula. Itulah Tok, ikut logik Allah tu tak nampak gaib. Setan jin iblis pun tak nampak, malaikat pun tak nampak. Akib ni akib ada. Dia nampak. Dia percaya. Percaya pula. Susah cakap dengan orang tak faham. Ini semua jahil nama dia. Allah tu. Ini bagi saya ini semua jahil. Dalam Al-Quran Allah dah berfirman, dalam hadis Nabi dah bersabda, semua ada wujud benda-benda ni. Jadi dia tak nak percaya, lantak dia lah. Kita nak buat macam mana? Kita hanya berkongsi. Sama juga apa abang datang sini, abang yakin. Betul. Apa-apa pun kita kena yakin. Saya cuba usaha tu. Ini air herba janggut Adam. Misal kata dengan rawatan juga, ini herba ni dia melancarkan darah sumbat-sumbat dalam badan. Misal kata dengan izin Allah tak perlu operation. Alhamdulillah. Saya bukan cakap bohong. Arwahayaham Aziz Desa. Tu pernah dengar TV3 punya DJ tu. Saya jumpa dia dekat Expo Kelantan, Cheng Ho. Dalam Facebook saya kalau ada lagi gambar-gambar dia, ada saya dengan dia. Masih saya kat sana lagi setting saya punya booth. Dia bawa van dengan kopiah haji dia putih. Dia tengok saya lagi jauh. Dia tengok tak nak kacau saya buat kerja kan. Orang masih perasan. Tu Haji Desa kan. Saya tengok lagi jauh. Pasal dah sama-sama malam kan. Lah, panggil Jis. Asal pucat gini Jis. Tangan dia pula ada bekas keluar hospital, ada apa bandage pula apa tu? Yalah, ada selotip lah, selotip putih lah. Ada jarum, bekas jarum. Apa pasal? Ke hospital bang, ada sumbat ni, 4 sumbat. Ya ke? Besok nak pergi on air, nak jadi DJ ni. Kasih dia herba. Masa tu saya buat kapsul lah. 2 pagi, 2 malam cakap pergi minum. Hari ni awak pergi minum 2. Besok dia cerita, bang betul bang, Alhamdulillah bang. Dia rasa macam mana tu bang, kita minum air ABC tu, kan pakai straw besar tu kan. Jadi kalau kacang ke jagung tu sumbat, kita sedut pakai kempis, betul tak? Jadi kena tiup. Macam tu dah. Dia tolak. Lega. Muka merah balik. Tapi kalau netizen tak percaya, nak buat macam mana? Lagi satu, arwah ni dia banyak penyakit, kencing manis pun dia tinggi. Bila dah sembuh pakai debuk, dia tak
Masa tu saya bagi dia sponsor dia lah. Dah habis tu dia tak nak, takkan saya nak sponsor sepanjang hidup dia. Kan, dia kenalah beli support saya pula. Dia tak nak follow up. Yang ni minum, selawat, niat sembuh. Di air asam apa tu? Air herba tengok ada apa? Dia buat daripada apa ni tu? Okey, pergi Google Tacca integrifolia, TACCA, Tacca. Cara guna macam ni tu? Minum dulu. Belum minum dah tanya macam-macam. Ini bau herba dia. Macam butir lama Rasalah, pahit ke tak pahit? Tak, dia teguk sekali ke setengah teguk? Kalau ikut Nabi, sudah Nabi 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam rasa teh tu. Macam teh hijau. Okey, pahit tak pahit bang? Tak. Adalah rasa ke situ tapi taklah pahit mana pun. Ni kata, ni botol 250 ml. Saya kencing manis pun ada tu. Makin manis makin sedap. Okey, kalau botol kecil ni, separuh sudu netizen. Separuh je. Okey. Tengok saya tuang. Okey, cikgu. Botol ni putih kan? Air dia kan? Kita dah tuang tadi, kita kocakkan dia. Okey, nanti kita biarkan dia sekejap. Ni baru dia nak larut-larut, kita biarkan sekejap. Nanti jadi warna kuning-kuningan. Boleh nampak tak beza-beza dia jadi kuning-kuning? Okay, lama-lama nanti dia kuning banyak pasal apa, dia larut lah dengan serbuk tadi. Dia meresap lah. Meresap. Okey. Ni tok sini bezakan nanti. Nak cepat sembuh, habiskan lah. Nanti dia tolak. Itu untuk jantung lah. Semua. Kencing manis semua tu. Semua. Kencing manis darah tinggi kita. Ni, gaut tu. Semua. Boleh tu. InsyaAllah. Nanti ada masa pergi dekat Facebook saya. Huruf besar, Tabib Adam M. Isa. Dalam tu ada gambar produk saya 4 botol. Lepas tu ada video, klik video, scroll ke atas, cari testimoni-testimoni kat bawah tu. Macam-macam penyakit. Slip disc, gout, semput, lelah, buasir, kencing manis, darah tinggi, darah rendah, ini kolesterol, sakit kulit, psoriasis, ya. Macam-macam dalam tu ada. Stroke, semput ada tu? Ada, semua tu. One. Satu jenis herba, macam-macam penyakit. Jadi kalau tak percaya, tengok YouTube saya. Kalau tak percaya juga, tak dapat nak nolong lah. Tu cerita dia. Okay, semua ada dalam tu. Tengok YouTube lah. Tengok Facebook saya. Okey, Facebook dan YouTube. Betul. Harap-harap. Jangan minum ais lah. Ais favorite tu. Kalau tak kena rasa macam tak nak sihat ke nak ais? Kalau tak kena rasa syurga hilang sehari tu. Jadi kalau kena ni pula, syurga selama-lamanya neraka jahanam. Mana nak? Neraka juga lah. Tapi kalau tak kena ais macam syurga sehari hilang tu. Syurga sehari. Jadi fikir sendiri. Nak jaga kesihatan, ais sejuk tu jauhkan. So saya 2 bulan 3 ni tu kena pergi ke Johor Bahru untuk bincang bypass. Saya harap sebelum 2 bulan 3 dah berubat dengan Tok ni apa cara Tok pergi apa tu saya tak kisahlah, janji ikut syariat dan nilai ta'ala. Lepas tu sebelum 2 bulan 3 bila 20, 21 saya nak akan pergi ke Johor Bahru untuk nak check secara sains pula. Saya tengok lepas Tok dah apa-apakan ni ke ada tak. Macam anak saya dulu dia sumbat. Lepas 2-3 hari lepas tu terus saya pergi Johor Bahru. Tapi ada orang sedekah duit lah masa tu lah. Pergi kerana ikut mahal juga buat scan. Dia buat tengok tus tak ada. Anak saya masa tu setahun lebih jantung lubang. Itu pun usaha dua-dua saya buat cara hospital secara sains. Satu lagi buat secara macam ni lah, cara perubatan Islam. Tu pun pakai lada sula je dengan air botol. Doa apa benda atuk tu baca. Tu atas ilmu dia yang Allah bagi kan. Saya syukurlah anak saya yang jantung lubang tu sumbat, alhamdulillah. Bukan sumbat tu lubang. Dia tertutup tu. Tutup balik lah, normal balik lah. Besar batang lancir sekolah macam. Okey, dia macam ni bang. Apa dalam hadis Nabi? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Selamat beramal ya kak. Selamat berilmu. InsyaAllah kun fayakun. Yakin. Dalam hadis dah mengatakan
70% sakit manusia, gangguan syaitan. 70% tu. 70%. Banyak tu Tok. Ya. Sama juga tadi yang jantung berlubang. Dengan izin Allah, sembuh tak? Sembuh Tok. Tapi atuk yang ubat anak saya pun dia cakap, dia kata gini, atuk dah tengok saya bawa X-ray dia sekali. Ni memang besar tancil. Tidak atuk tengok-tengok. Yalah, atas ilmu dia tu bukan cerita piramidi tengok. Yalah, dekat betul. apa namanya, Mangkuk dekat putih mangkuk tu, tu, tak atas dia punya penerawangan, firasat dia macam zaman antua ke apa. Ini ada orang ni tak senang hati dengan cucu. Dia nak tengok cucu biar susah selamanya. Jadi dia hantar benda ni. Cucu punya duit habis, baik ke sana, baik ke Jadi sini. seolah-olah sakit doktor. Sebenarnya tak ada apa tu. Dia kata ni ada orang ni tak senang hati dengan kau. Betul tu. Lepas dia doa-doa selawat Nabi, saya pun suruh anak minum sapu dada. 3 hari, lepas tu hari keempat kelima pergi dengan izin Tuhan lah tu. Tapi saya usaha tu, bukan saya duduk je. Yalah, usaha lah, kena usaha hospital pun pergi, usaha cara macam ni lah, ke kampung, orang lama kan, tapi base pada ikut syariat Islam lah. Saya tak putus usaha. Kawan-kawan kata kau amal surah Kahfi, okey baca juga yang mampu. Kawan-kawan kata kan jumpa atuk ni, dia ada ilmu atuk dia dulu. Mungkin selawat Nabi ke apa cara. Tak apa, ambil berkat orang, doa orang tu Saya tak putus usaha tu. Saya pergi. Saya tak menidakkan usaha yang kawan-kawan bagi. Syukur anak saya lubang ni tertutup. Dan saya percaya yang kalau untuk saya, walaupun anak-anak sedang marah dengan kawan memang tak setuju. Kau ni karut lah, percaya pada benda-benda karut. Saya tak pulang lah. Kan anak saya dulu boleh baik, saya nak, kalau boleh tak nak bypass. Saya belum sedia. Kalau boleh dengan cara macam ni, macam anak saya, dia dah boleh. Dah normal life lah. Normal lah tu. Kalau boleh jangan bypass. Takut lah, tak sedia. Okey, macam cikgu cakap tadi, tengok YouTube saya, India tu cakap. Doktor cakap dia dah tak ada harapan. 30%. Cuba dengar ayat dia. Jantung dia lemah. Dah tak ada harapan. 30%. Heartbeat dia. Itu dengan izin Allah. Dia tengok YouTube saya. Dia datang sini tu. Datang sini ni tempat dia. Dengan izin Allah. Minggu depan dia datang lagi. Dia cakap apa? Wish, thank you. Ya, datang kali kedua. This is the second time. Atuk pun cakap putih boleh tahan dia lah. Pasal dia belasah bahasa Inggeris. Dia Singaporean kan? Singapore. Atuk Singapore gitu? Ya. Atuk sini kau Singapore tu. Tengok bendera mana baju tu. Saya tengok macam Endon Mega putih. Ismara ing sing mata kajing ismara ing song. Allahu Akbar, Malaysia. Saya sebut Malaysia tu. Saya tak sebut Singapore. Tapi mak tua saya memang orang Singapore. Pak saya Sri. Saya dilahirkan Masjid Tanah. Semua Masjid Tanah. Saya dibesarkan di Singapura. Singapura kat mana besar tu? Singapura. Mana besar? Besar Melaka kecil je. Yalah besar. Saya mula, kalau abang tengok YouTube saya follow, saya ada cerita dengan pesakit-pesakit. Pertama, saya besar, saya kecil, saya ikut family saya dekat Anderson Road. Anderson Road tu masa tu rumah kampung lah. Kan Bukit Osri terbakar, ingat tak dulu? Kan termasuk dekat Anderson Road tu situ. Kita pindah pergi ke Meiling Street, Queenstown. Duduk situ tak berapa tahun, umur saya masih 4-5 tahun ke 6 tahun gitulah. Dengan sebelah pendek masa tu lagi zaman kan. Lepas tu beli rumah, pasal rumah 3 bilik, 2 bilik tu hall kan. Sempit, 2 bilik makin besar. Pindah ke Dover Road. Rumah corner. Tahun 80, bapak saya pencen Fraser FNN tu balik sini. Jadi saya kahwin lah, saya tak nak balik sini pasal kita dah biasa besar sana, nak balik sini nak kerja apa, tak tahu buat kerja apa kan, kita muda lagi. Jadi saya kat sana, saya nikah. Saya ada rumah sendiri semua. Atuk nikah kat sana Nikah dapat orang mana tu? Orang Singapura lah. Oh. Isteri orang Singapura. Bukan orang sini. Tapi sana dah lama dah berpisah, cerai. Tak apalah tu. Jadi kita nikah orang Malaysia. Patah tumbuh hilang ganti tu. Jadi untuk saya pun kena ingat tu. Nikah kat sini. Ambil berkat tu, patah tumbuh hilang ganti. Bukan gatal tu Usaha juga tu. Saya cerai pun lama, 8 tahun baru nikah balik. Pasal apa, saya tak nak enjoy buang masa kan. Jadi saya balik sini 2008 lah. Tu saya start. Rawat saya dah lama dah, 1996. Sampai hari ni saya mohon warga negara 30 tahun. Dah dapat? Tak dapat. Ya, asal dapat tu? 30 tahun lama tu. Money. Takkan dia minta tu tu? Saya nak buktikan pun ada. Datang rumah. Minta ni figure 20k. 7k.
7,000 tak banyak tu. Apa hukumnya? Haram lah. Dunia akhirat pun haram. Tapi biasa kan 30 tahun dah boleh lepas lah tu. Itu kita cakap. Saya ada 2 kali KDN interview. Dua-dua gagal. Tok dia masuk live ni Tok. Biar dia dengar. Biarkan dia dengar. Tak bahaya tu. Apa pula bahaya? Jangan tu. Saya maaf cakap lah, bukan cakap bangga ataupun riak. Saya warga negara Singapura, duduk di Malaysia. Berapa tahun sudah rawat? 27 tahun rakyat Malaysia saya rawat. Yang menentang sihir dakwah saya. Tak bagi, saya boleh apa? Tak kisahlah. Ada yang komplain dengan saya warga negara Singapura, panggil immigration datang dengan van macam penjenayah, serbu. Cek sana sini. Saya tunjuk pasport, saya bawa pasport saya, hari ada. Tunjuk. Saya cakap apa? Saya bukan illegal migrant. Tapi jujur saya cakap, saya tak tengok dekat lagi. First impression saya tengok pasal merah putih, saya tak tengok dekat. Saya tengok kalau kali jaga ni biasa Indonesia lah kan. Tengok sebelah kata Malaysia. Nama Malaysia dengan Indon. Datuk cakap Singapura, saya terpanjang. Asal dia Singapura lah tu. Kan merah putih. Bila tengok, awak tengok balik. Saya dapat tu Singapura. Pasal saya warga negara Singapura, takkan saya tak tahu warga Indonesia ini, tak kena lah. Kalau ikut keturunan saya, betul lah. Saya memang keturunan Indonesia. Bapak saya. Nenek saya daripada Sumatera. Saya Surabaya. Atuk ni bujang-bujang untuk ilmu tu daripada atuk nenek punya. Tak ada, ni untuk ilmu. Ini dari Singapura. Bukan keturunan. Bapak saya pun ada ilmu, tapi saya tak ambil. Pasal apa saya tak nak ambil? Yang pelik dia lah, ni orang dulu kan. Orang lain dia boleh sembuhkan. Keluarga dia tak boleh, dia bilang. Saya pun pening. Dah macam itu tu cara dia nak buat macam mana? Saya tak nak lah. Tak dah cara dia begitu, kita nak buat macam mana tu? Lepas tu saya tak nak ambil. Tak ambil. Keluarga sendiri tak boleh buat. Dia tak boleh buat apa tu. Dah dia. Jadi saya belajar, saya ambil ni ilmu perubatan lah. Saya juga ambil ilmu di Kelantan dengan Pak Mat. Ilmu patah tulang. Yang orang simen-simen semua kan, kaki simen semua. Kita pulihkan insya-Allah. Sambung balik tulang. Tapi saya tak nak buat tu lah, pasal tu banyak kerja. Nak kena simen, nak kena potong, nak kena buka simen tu, nak kena kumpul banyak. Dia jadi sekarang goni, stok. Pak Mat bukan Pak Mat faham ke tu Pak Kilau bukan? Bukan. Ini dekat Kota Baru, Kelantan. Depan hospital besar tu, depan tu ada taman, dalam tu ada rumah kampung sebiji. Berguru kat situ lah. Itu Pak Mat lah, Pak Mat. Tu yang patah tulang. Yang ini ilmu perubatan kat Singapura lah. Dia pusat dia kat situ lah. Mana? Pusat yang kali jaga yang Atuk berguru tu lah. Okey, pusat dia bukan kali jaga, dia perubatan. Tapi apabila anak murid saya yang kasyaf nampak, Sunan Kalijaga dengan Wali Songo ni datang. Ya betul tu. Cakap tak percaya. Tak bukan saya tak percaya. Bila Tok cakap macam itu, kira macam cerita-cerita dalam animasi budak-budak suruh tengok tu. Tapi ini kenyataan. Yalah Allah bagi kan. Allah bagi kita tak boleh menidak kan. Okey, abang boleh nampak tak? Contoh benda yang gaib ni. Saya panggil. Walau Tok. Buat masa ni saya belum dibukakan Tok. Memang saya nak cari beberapa orang yang boleh bukakan saya ini. Tapi buka saya sendiri pun tak nampak. Saya nak tanya lah. Kalau tak percaya saya boleh panggil. Ada saksi. Nak murid saya tu boleh nampak. Saya boleh panggil. Balik 9 datang. Kalau abang perasan YouTube, kenapa makhluk-makhluk semua kenal saya? Wallahualam Tok. Mungkin Allah punya kelebihan Tok. Dia sayang Tok. Kelebihan masing-masing tak sama. Allah tapi dah macam pilih. abang cakap tadi, ada segelintir kawan abang pun tak percaya benda-benda ilmu gaib ni. So, kita takkan nak paksa. So, saya bukan nak agungkan diri saya, bukan. Atuk berapa umur sekarang? 64 tahun ni. Allah Akbar. Saya harap umur saya boleh panjang Tok. Sebab cucu saya sebelum ni, anak saya perempuan muda kahwin. Hampir 4 tahun tak ada anak. Tapi saya angkat tangan, saya minta usahakan. Dah dapat lah, mungkin dalam bulan 4 ke atau bulan 4 akhir. Cucu saya dah turun lah daripada syurga kat dalam perut dia. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Tok, saya pun akan ada cucu lah. InsyaAllah, amin. Harap sebelum macam gini dapat tengok lah Tok, umur panjang. InsyaAllah. 64 tu panjang juga Tok. 64, sihat lah tu Tok Jangan minum air batu. Tapi Itu kalau awak yang syurga, saya nak buat macam mana? kalau sehari tak minum macam surga hilang sehari Tok. Tok. Syurga, Pak. Macam sehari hilang Tok surga. Jadi syurga Firdaus.
tu rakan saudara lah. Sehari tak kena hilang sehari Ini saya juga. nasihat, saya ada satu anak murid part time. Air batu tak tinggal bang besar ni, air Milo ais. Sekarang dialisis. 2 hari sekali. Jadi saya pesan jangan minum air batu, jangan. Dia tak bawa sini. Dia suruh ujung. Kita kan banyak information kan. Nak murid tok minum air batu ke ni. Cakap tak ada sikit je. Yalah. Sekarang 2 hari sekali dialisis. Apa susah? Ya, cuma tak minum je. Tapi Jangan cari penyakit. Ya. Sedap tu. Sedap minum lah, tak apa teruskan. Ini minum tak ada dilarang, kan? Dia tak ada cop halal ke haram. Boleh minum aja. Sakit tanggung sendiri ya. Kau tengok bezakan gini. Orang akan cakap awak lebih tua daripada saya. Ya, sebab saya punya penampilan dengan janggut saya dah nampak macam 60 lebih 70. Dengan muka saya yang kusut penyakit ni kan. Tapi sebulan tu apa dia nak cakap, saya reda je. Tak kisah. Tak apalah. Jadi kita balik pada rawatan. Ya, tu jantung ni tak tahan. Yang bawah pinggang saya. Okey. Gaut saya. Nak buat rawatan sekarang, tangan tak ada lutut, dalam hati zikir Allah. Ya tu Air tu kasih habis lah. Kata nak sembuh. Oh, ni Okey. belum habis tu Okey, tengok dia dah mendak ke bawah kan. Jadi kuning betul. Kita kocak dia balik. Kasih dia sebati balik. Jadi kuning. Nampak? Nah, dia kuning tadi. Tak? Oh, ni kena minum habis tu. Sekilang. Nak sembuh, kena habis lah. Dia kata minum tadi ikut 3 teguk. Yes, teguk. 2 teguk tu habiskan lah. 3 teguk tu kali ketiga. Tak boleh tu. Dia perut besar habis. Bayangkan makrifat ini air batu lah bang. Air syurga. Sedap kan air syurga? Bayangkan tu air syurga Firdaus. Telaga Al-Kausar. Nak baik ni pasal tu. Allah je lah. Allah ni lah ya. Mek kau. Tangan tak lutut. Nanti zikir Allah. Okey, ini termasuk ada gangguan keturunan. Ada saka. Tak percaya simpan, tak payah. Saya buat apa yang abang cerita je lah. Yang saka tu simpan. Tak, mana saya tahu Atuk cakap ya je lah tu. Bukan Tak boleh ya je. Tak, bukan bidang saya. Atuk dia cakap. Dan ni memang bengkel bidang Atuk. Ya. Atuk, dia saka apa tu? Ular ke keris ke apa? Anak murid saya 1, 2, 3, 4. Abang boleh tanya satu-satu. Saya tak cakap, diorang tak dengar. Boleh tanya. Betul ada apa? Bos, ada apa bos? Atuk suruh tanya. Yalah, saka monyet ke, saka gondorowo ke, kuntilanak ke apa? Itu nampak. Siapa? Yang perempuan tu. Mana yang perempuan? Ni, yang montel ni. Dek, dia saka kuntilanak ke, pocong ke, saka puaka ke, saka apa dek? Hantu raya dia macam mana tu? Kategori lah. Oh, dia macam macam goril, macam gondorowo. Oh, macam King Kong tu lah. Gondorowo lah tu. Mata 1 ke 2? 1 ke 2? Dia boleh jadi kuntilanak ke dia jadi tu, dia boleh jadi? Dia macam besar macam King Kong. Tak, kenapa saka tu ada dekat saya? Biasa orang cakap saka tu daripada tok nenek dia berjanji jaga anak cucu. Itulah dia. Dia dah Tingkat dia akan datang. besar sangat tu. Kan menyusahkan anak cucu saya. Saya baru nak ada cucu. Cucu saya belum besar, dia dah masuk dalam rabak pula tu. Buangkan je tu. Kadang dia makan janin. Jangan tu. Jadi benda yang kacau bukan saya. Tak, tu saya cakap janganlah. Kalau boleh cucu saya dengan kacau lah. Saya 4 tahun angkat tangan ni. Bukan saya yang kacau, dia yang kacau. Kalau boleh janganlah tu buangkan dia daripada badan saya dan sila-sila keturunan saya tu saya. Tapi pastikan kos tu saya boleh bayar lah. Jangan nak buang saya tak cukup Okey, apa duit dia lah. YouTube tu? Berapa saya boleh kos bang saka? Dalam 200 lebih lah. Saya tak tahu apa dia. Rawatan rujuk rambut, jaga kaki, rumah, luar rumah semua RM50. Okay, Alhamdulillah 300. Lepas tu? tu saja. Tu je. Beli herba RM60. Jadi dah Lepas berapa? tu bulan 3 RM70. 360 lah. 360. Habis yang kata nanti supaya dia tak datang lagi, lepas tu boleh jadi atur jadi siku saja. So dia Itu zikir kena sendiri. ijazah belajar lah. Berilmu. Saya dah tengok YouTube, tak boleh datang sini pun atuk boleh PJJ je. Ya betul. Atuk boleh package hantar air je, telefon macam member-member lain lah. Janji bagi dia punya mahal.
Tak, kita buat air jarak jauh kita tak charge, kita free. Mahal berapa tu? Mahal apa? Mahal untuk jadi anak murid. Okey, dia package 600 apa? Ha? 680. Oh, bukannya macam itu untuk tulis 240 tu bukan 200 ijazah. Baju RM30. Okey. Saka sihir 300. Serimpang ni RM60. Belangkon ni RM70. Stiker kereta RM10. Package semua tu tadilah 680. 680. Lepas tu zikir 5 minggu di mana-mana awak berada. Zikir berapa? Zikir 5 apa ni? minggu. Zikir apa tu? Zikir dia lepas kamu ijazah jadi anak murid. Yalah, zikir perkataannya apa? Zikir tu. Perkataan zikir tu selawat Nabi je ke Allah ke? 4 surah dalam mukadam, 1 surah Al-Quran. Sehari benda tu saja lah. Seminggu, 5 minggu. Lain-lain surah. Sehari mesti ada 5 ayat tu je lah. 1 ayat. Itu ringan tu. Jangan macam yang saya kena satu hari sekurang-kurang 1000. Saya banyak benda nak buat. Saya ni bukan para sahabat tu. Saya cuma umat Nabi je. Masih longgar tu imannya. Boleh tu. Jadi apa tadi? Tak. Sebelum cakap boleh ni saya matikan kejap. Tak nak sibuk dalih. Nak zikir, nak kena sihir. Nak zikir ke nak kena sihir? Lu fikirlah sendiri. Wah sudah fikir macam bukan lemah iman. Wah sudah fikir wah lemah iman. Sebanyak 1000 kali selawat pun fail lah. Lagi yang walaupun surah lazim. Asyik kalau Lepas tu, sampai hari ni bukan cakap riak, tak berbongkak. Saya dah rawat orang, main sihir, lawan sihir, tentang sihir. 27 tahun. Nampak sakit ke? Tengok saya nampak sakit ke? dengan izin Allah saya nampak saya baru kenal Tok dalam YouTube. Betul datang ni alhamdulillah sihat kan. Amal. Bila kita zikir dalam hati, roh kita kekal dalam ni, apa yang terjadi? Power. Fikirkan dulu. Lepas tu kau jadi PJJ, okey? Don't think so long. Tak, saya soal kos tu insya-Allah Tok. Tak ada, Rasa bukan hari soal ni kos. buat. Ini cerita pasal zikir. Soalnya nak Kemampuan kita. saya rasa yang satu ustaz kasi saya selalu buat je 1000 kali. Buat tu je lah. Itu pun saya dah kong tak boleh buat. Habis? Buat satu kali je. Anggap tu macam naik batu je lah. Ya macam tu. Tapi dia dah datang tu Tok. Setiap kali sebelum asar dia bunyi. Nanti orang sembahyang asar dia bunyi panjang. Maghrib dia bunyi lagi anjing dia menyala. Di saya nak sembahyang maghrib orang abang lagi macam melalak kat tepi tingkap tu. Bila saya buka ni angkat keluar nak sembahyang macam selalu kan nunggu situ anjing tu menyala panjang. Dia tak nak pun keluar. Kalau dia like dia dapat duit lah sikit. Rezeki juga kan. Ya, betul lah. Bulan rezeki. Tapi yang tu berminat tu. Tapi kemampuan Jadi, nak tu cuba bayangkan ya. Ini bukan cakap riak. Macam mana yang cikgu faham, sihir boleh buat cara gaib. Betul? Ilmu Allah boleh buat cara gaib tak? Sama juga kamu duduk di England, Mak Imas sekalipun Jerman ke, saya boleh buatkan air jarak jauh. boleh. Sebab ustaz tu pun saya tak sempat, saya mesej saja. Lepas tu dia saya cakap, cikgu sebut Allah. Saya cakap cikgu sebut 3 kali. Allah, kau pegang tangan dekat limau tu. Dan lah, saya mandi balik, balas. Jarak Itu jauh kan? cara dia nak bantu saya lah. Boleh tak? Boleh kan? Saya tak perlu pergi jauh-jauh, pergi datang start motor kereta, pergi jumpa dia tengah malam. Jadi kalau cerita dengan kawan-kawan kamu, sahabat-sahabat kamu, tak percaya. Ada yang tak percaya. Tapi lepas saya buat, saya yakin tu. Bukan tu je. Sebelum ni saya ada buat perubatan homeopati kat orang. Nak bantu orang bukan saya nak tunjuk saya hebat. Hidup kalau berbakti kan lebih bagus. Ya betul lah. Itu je. Ilmu bukan saya menuntut ilmu buat dadah ke ilmu bunuh orang, tak ada. Untuk tanya orang pandai, untuk bantu orang lain. Saya tak tahu, saya serah pada tabib penjatuh bidang ni kan. Dengan kawan lain mungkin homeopati, ada yang lain bidang-bidang dia. Dia cuma sekarang membantu lah tu. Sambil tu orang cakap kau belajarlah sikit. Ini dia yang tak asas. langsung dakwah kita lah. Ya, usaha terima tu, bantu-bantu kawan-kawan. Dapat pahala tu kan. Ya. Jadi dakwah saya melawan sihir hari ni. Ya, macam saya ikut YouTuber Indonesia. Dia orang lawan
penyantet lah, lawan Sini apa tak ada semua. undang-undang. Kalau sini diizinkan, saya rasa saya dah masuk YouTube, saya pergi. Alamak. Ini bukan cakap bohong. Dengan anak muridnya sekali tu Tak, saya seorang pun boleh. Dia betul yang main tu, dia orang set. Awak Menyambung ada, dah tu. ada tengok YouTube tak? Saya pakai macam ni, saya cabar bawa dukun pawang satu dunia. Saya belum Atuk punya kisah tu, saya belum singkat habis tu. Baru sikit-sikit nak mengenal. Cuma Atuk fight dengan ada satu budak muda tu saya dah tengok. Panglima Sulaiman Tak tu. ada, dia datang kat sini. Ada satu Yalah, budak. Panglima Sulaiman tu lah. Tak tahu. Panglima Sulaiman. Budak nama muda dia. nak fight dengan Atuk tu. Ingat dia 4 part apa? Yalah. Part 1 ke part budak muda nak fight kan. Last tersungkur juga kan. Lawan Tok Guru. Tengok video ni. Follow saya seramai 6,000 semalam, nak setahun. Terima kasih kerana Wah, Tok tak jadi UJSG Bank tu Facebook Asyik. saya Perubatan Islam Jarak Jauh Sunan Kalijaga. Ya, Ingat. tolong subscribe, like dan share, ya, dan tekan lonceng di dalam YouTube saya. Saya ingin memberi sedikit penerangan tentang perubatan Islam ni. Saya tidak pernah buat live video seperti ini ya. Ini kali kedua. Saya ingin menyampaikan kepada anda di luar sana, bomo dukun pawang yang telah menyihir ramai orang di sana, hentikan. Di bulan Ramadan ini, 1 Ramadan, tolong hentikan perbuatan terkutuk kamu terhadap orang-orang yang lemah. Jangan pandangkan keuangan. Orang bayar kamu wang, kamu sihir sana sihir sini, bunuh sana bunuh sini. Ingat, kamu juga mempunyai anak, isteri, suami, cucu dan sebagainya. Hari ini kamu buat orang, esok orang buat kamu. Kamu jangan rasa kamu mempunyai ilmu yang cukup ampuh, kebal. Tidak ada orang yang boleh tembusi kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dapat menembusi ilmu kamu. Kamu menyihir orang, mereka tidak mempunyai ilmu, lemah. Itu bukan lawan kamu. Lawan kamu saya. Ya, saya lawan kamu. Dengar sini. Ya, tukang sihir. Yang hanya orang. Dengar lah. Saya terpanggil hari ini. Selama 24 tahun saya berubat orang. Ramai yang disihir oleh bangsat-bangsat kamu ini. Tolong hentikan. Saya tidak pernah takut dengan mana-mana tukang sihir di dalam Malaysia, Nusantara, malahan di dalam dunia ini sekalipun. Ya, siapa saja yang ada ramu ilmu sihir, silakan. Kalau kamu rasa kamu lelaki, jantan, lawan kamu saya, bukan orang yang lemah di luar sana. Tolong hentikan dia. Kamu dibayar beratus beribu untuk menyihir orang, membunuh orang. Kamu rasa bangga dengan ilmu yang kamu ada. Betapa berpuluh tahun, berbulan, berminggu, Ada 3 line boleh. panggil jin, kadam, setan, iblis. Ni tadi saya minum yang Saya ada depannya Allah. tu tadi. Satu saja, Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni pun dah Kun fayakun. Akan musnahkan ilmu sihir kamu. macam tak Dengar ada. ni. Minta dah boleh riwayat-riwayat. Ingat, tolong hentikan ilmu sihir kamu. Kamu rasa sudah hebat, cuba dengan saya. Ya, cuba dengan saya. Tolong hentikan. Saya kesian tengok orang-orang yang mengadu dengan saya. Ya, kamu buat ilmu pemisah, rampas suami orang, rampas isteri orang, rampas tunang orang, rampas kekasih orang, bunuh anak orang. Saya rasa
Dah sampai masanya saya hadirkan diri dalam video ni untuk mencabar kamu di sana. Kalau kamu rasa hebat, silakan. Kun fayakun. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Sunan Kalijaga. Waalaikumsalam. Tapi dia yang ganas kat situ, Tok, tahu apa dia, Tok? Yang mata dia. Oh, itu memang hebat, Tok. Jempol 5 bintang, Tok, dia kata. Ini bukan cakap riak, bukan saya nak jual maruah saya ataupun agama ilmu. Saya membela masyarakat. Itu sumpah saya pada Allah untuk membantu sesiapa yang kena sihir dalam dunia ni. Itu sumpah saya. Kiatuk ni duduk dalam golongan syurga juga, Tok, Tak tahulah. Ya, kipas ada, kawan ada, sama saya baik-baik tak meleleh lah hidung. Sejuk sangat, Tok. Duduk di surga lah. Okey. Sesi rawatan. Dalam hati zikir Allah, 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 Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas nak buang saka sihir semua Ya. Gangguan dalam badan. InsyaAllah, Tok. Nama betul apa tadi? Ahmad Bin mak ke bapak, Tok? Bapak Ahmad bin Ottoman. Osman. Okey, sila. Rasakan Rasa kat jantung Angkat tangan. Dah potong lutut. Cuba goyang. Swing. Oh, macam lucutkan skru, Tok, Sebelah. Atuk macam ada buang skru melekat tu. Karat-karat dia. Saya tak nampak dia, Tok. Saya rasa macam ada benda gantung tu. Atuk je buka. Tadi macam berat tu. Okey, ni apa rasa? Ambil nafas. Tadi berat, Tok. Sebab saya naik motor daripada Yongping sini. Dua kali, 3 kali saya berhenti. Ni rasa macam Lega. otak saya rasa oksigen macam Dah circulate dah. macam tadi lambat, macam tak tegang lah. Ni macam tegang Laju sikit lah, lancar lah. Macam tegang lah. Tak, ni bukan berlakon sebab Ya, betul. masuk tak. ya. Bukan sebab saya datang sini saya nak baik. Tadi makan juga ubat. Lepas tu rasa memang Seringan badan. saya harap nanti kalau saya pergi check scan dekat JB jantung tu, Amin. Okey, insya-Allah. harap memang dah tak ada lah. Cuma buah pinggang ni tadi. Tak tahu. Abang tak ditahan sejuk Tak, buah pinggang je Atuk Saja belum. 5 horsepower tak cukup sejuk bang. Tahu lah, Atuk dah biasa duduk dalam syurga 7 kan. Saya kipas pun tak tahan, Tok. Ni buah pinggang ni, Tok. Kadang kencing buih kan ni. Minum air herba tu insya-Allah. Dua rasa Allah. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Apa rasa? Macam laju sikit tu. Hidup saya golakan dalam badan saya ni macam laju sikit. Tak buat pinggang saya macam berat lah. Buat masa sekarang lah. Macam tadi sakit. Sebab lagi saya baru lepas minum Air surga. Air surga. Minum lagi air surga. Sedap tu. Ya, betul, sedap. Awak boleh duga saya boleh uji saya bang. Satu balang taruh pun insya-Allah saya tak minum. Tanya nak murid saya. Abang nampak ada peti sejuk Buka dalam ada ini. Tak ada. Air masak saya minum. Okey. Apa rasa sekarang satu badan? Daripada rambut, ujung kaki. Macam tadi datang berat tu sebab saya letih kan. Bila tu dah kasi air ubat tu. Jantung sini. Lutut. Tapi yang rasa sangat sini lah. Macam ada benda apa. Dari keluar kan? Macam tu. Tadi dia cakap 70% sakit manusia gangguan syaitan. Tu dah boleh pegang tangan tu. Dah pegang gini je dah macam cerita Piramli pula tu. Boleh lepas tu? Boleh lah lepas. Okey. Inilah ilmu Allah. Mana kawan-kawan tak percaya, lantak dia. Bila dia sakit nanti, dia suruh bawa sini. Dia pergi IJN. Sini mahal. Sini gaib tak nampak. Tak, saya sebenarnya saya buat dua-dua tu selain daripada Ni cerita yang kawan kamu yang tak percaya benda-benda gaib ni. saya berusaha dua-dua tu. Sains saya buat secara Islam, secara kampung je ni, tapi masih base pada syariat Islam saya usaha. Macam ni saya usaha. Lepas tu lepas tempat atuk ni saya 2-3 hari nanti tu naik JB pergi checking balik. Tengok dia kata memang dah tak ada. Maksudnya 2 bulan 3 saya pergi ke, tapi dah cakap lah saya bawa sekali result yang secara sains. Takkan saya nak bawa result secara gaib. Dia mana percaya doktor tu. Dia tengok memang tak ada. Macam mana weekend saya usaha minta pada saya dengan Tuhan lah. Buat YouTube lagi sekali. Lepas tu saya buat YouTube saya ambil YouTube atuk yang India, Singapura cakap, kasih kat dia. Semua dengan izin Allah. Very simple. Inilah ilmu Allah. Apa yang kau dapat bang? Dalam bilik yang orang cakap dia pakai jin lah, syirik lah, kurafat. Apa yang kurafat syirik sini? Bukan saya cakap, dia yang cakap, saya cuma sampaikan je untuk ada yang ada komen-komen yang untuk saya sebab saya tak kasyaf, saya tak nampak. Mungkin orang yang berpenyakit tu yang dia kasyaf dia nampak lah 5-6 ekor kondoro, kuntilanak ke apa, pocong ke lebih besar ke puaka datang sini. Yang ada kasyaf, tapi saya bukan ada kasyaf apa pun. Cuma kalau yang teruk tu saya mungkin rasa berloma lah saya naik ke apa kan. Tapi dia punya urusan lah selagi tak kacau saya. Tapi yang saka saya tadi dah buang tu Cuma satu kali, one shot. Alhamdulillah. 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1. Head tutup lah senang cerita lah. Kita package kasi dia terus. Bukan buang kita matikan terus. Jangan tanya pula macam mana Tok matikan. Ya tu bukan urusan saya tu. Saya nak baik je. Terima kasih banyak. Okey, lega tak ambil nafas? Cuma ni lah tu. Otak saya ni kadang-kadang macam kusut lah sikit. Sekarang tak kusut lah. Lepas tu dah buang tu tak kusut. Cuma nak lebih tak kusut lah. Tak kusut lagi? Maksudnya dia tenang je. Macam minum air batu tu. Tenang, sedap je. Kalau tak hang. Okay, sikit lagi. Rasakan kesejukan nanti yang tak kusut. Asyillah. Rasa sejuk tak? Tenang. Tenang lah sikit lah. Rasa tenang tu. Sikit tu. Tak ada macam kusut lah. Alhamdulillah bang Okey, apa nak pesan pada netizen di luar sana? Ramai tunggu saya lagi bang kat luar ni. Kamu nak habis semalam pukul 8 pagi malam. Okey. Kepada kawan-kawan yang senasib dengan saya
Siapa yang nak usaha, macam saya usaha dua-dua lah. Perbuatan secara apa, sains pun saya pergi hospital. Perbuatan secara macam ni, doa Islam pun saya cuba. Siapa yang datang usaha secara